الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ana dengan limpah kurnianya beserta dengan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita pada malam ini di tempat yang mulia ni, yang masih memanjangkan usia kita, yang masih mempersempatkan kita menggunakan segala nikmat-nikmatnya di atas muka bumi ini dalam keadaan seharian, yang meletakkan kita di kalangan orang yang terpilih dengan ditempatkan iman dan Islam kepada kita, yang mudah-mudahan dengan segala saki-baki umur yang mungkin diperumurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dapatlah sama-sama kita menunaikan hak kita, tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala suruhan perintah yang difardukan, yang diwajibkan ke atas kita supaya dilakukan di atas dunia ni, serta meninggalkan juga segala larangan tegahan yang dilarang atau tegah diharamkan ke atas kita daripada lakukan di atas dunia ni, kita tinggalkan. Mudah-mudahan termasuk kita dalam kalangan orang yang mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, hidup yang sementara di atas dunia ni dan mendapat balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak mana dikembalikan kita dengan dimatikan kita nanti. Insya-Allah kita sambung bahasan kitab Al-Misbahul Munir pada muka surat yang keempat, iaitu huraian yang pertama pada pengenalan agama. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Surat yang keempat, tajuk di atas sana huraian yang pertama pada pengenalan agama, yakni satu huraian yang daripada beberapa huraian yang malam ni merupakan muqaddimah daripada keterangan ataupun penerangan yang berkaitan dengan agama. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Bermula agama itu ialah ibarat, yakni satu tuturan dan cakapan daripada sekumpulan dan perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala ke atas Rasulnya supaya menyampaikan akan dia kepada umat manusia. Jadi agama-agama ta'rif yang dibuat datang oleh Syekh Abdul Aziz di sini, kata dia bermula agama itu ialah ibarat. Jadi kitab Dawi ada bermula, ada yakni, ada nya banyak, ada akan dia. Ni semua terjemahan yang diterjemah mengikut uslub Arab, yang ada nahu dan sorah dia panggil, yang ada nahu dia, yang ada nahu dia, akan dia, nya, tu semua ada pasal belakang. Jadi dia ikut betul apa yang terjemah, mengikut kita kata kaedah lughatil arabiyah ni, yang ada nahu dia, sorah dia pun ada juga. Jadi kita bacalah ikut apa yang dia dah tulis. Kata di sini bermula agama itu ialah ibarat, yakni ibarat ni agama ni iaitu satu ibarat. Benda apa ibarat pula? Ibarat dikata iaitulah yakni satu tuturan dan cakapan daripada sekumpulan dan perhimpunan undang-undang. Ibarat ataupun dikatakan juga cakapan, ataupun dikatakan juga kita kata satu tuturan yang daripada sekumpulan ataupun daripada satu perhimpunan dan perhimpunan undang-undang dia kata tadi yang datang daripada Allah Ta'ala ke atas Rasulnya, itu adalah agama.
perhimpunan cakapan, kita kata tuturan yang ibarat tadi ataupun cakapan tadi datang mai daripada Rasul ataupun diturunkan kepada Rasul kita melalui perantaraan Jibril alaihi salam sampai kepada Rasul. Kemudian pula Rasul tadi tujuan dibawa sampai kepada dia supaya di kata sini menyampaikan akan dia kepada umat manusia. Tujuan bawa turun tadi supaya disampaikan kepada kita. Itu adalah agama. Jadi faham yang ringkas mudah kata, agama ni satu peraturan. Agama ni satu undang-undang. Jadi orang yang kata hidup sebagai orang yang beragama, maka dia ni daripada kalangan orang yang hidup yang kita kata yang mempunyai pedoman ataupun yang mempunyai undang-undang ataupun yang mempunyai peraturan. Ada aturan dia, ada undang-undang dia. Hidup yang berundang-undang maknanya yang merangkumi di dalam semua aspek kehidupan dia. Nisbah i'tiqad, nisbah beraqidah, nisbah kita kata kehidupan, nisbah kita kata berpakaian, nisbah makan, nisbah minum, nisbah muamalah, nisbah pergaulan, semua ada peraturan. Semua sudah diatur, semuanya ada pedoman, semuanya kita kata sudah ditetapkan. Itu agama. Itu makna agama. Bukan setakat agama ni mengaku di lidah saja, ataupun kita kata hanya pada dakwaan bagi kita kata seseorang yang dakwa kata dia sebagai seorang yang beragama, agama apa? Islam. Jadi agama ni satu, ia adalah satu cakapan ataupun satu peraturan yang dibawa sampai kepada Nabi kita supaya disampaikan pula kepada kita. Itu makna agama. Atau dikatakan agama itu ialah terkena kepada segala undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala kepada Rasul-Rasulnya, kemudian menyampaikan mereka itu Rasul-Rasul tadi akan segala umat. Ataupun mudah kata agama ni undang-undang. Agama ni undang-undang. Sebab itulah dalam falsafah orang Arab kata man tarakal qanun fahuwa majnun. Orang yang meninggalkan qanun, yang meninggalkan undang-undang, yang tidak berundang-undang, yang hidup tidak mempunyai undang-undang, yang hidup tidak mempunyai peraturan hidup, maka kalangan ini adalah kalangan orang gila sebenarnya. Ini perkataan sebahagian daripada perkataan falsafah orang Arab yang ambil letak macam tu. Jadi agama ni juga dikatakan juga agama tu sebagai peraturan ataupun undang-undang yang disebut sini, iaitulah dinamakan agama Islam. Maka agama tadi dinamakan dengan agama Islam. Agama yang selamat, mudah kata Islam ni. Agama yang kita kata yang aman, yang selamat bagi kalangan orang yang kita kata yang masuk ke dalam agama tadi ni, yang namakan sebagai agama Islam tadi ni, yang tak dapat tidak, dia kena berikrar, dia kena berlafaz dengan lidah dia. Dia kena lafaz dengan lidah dia. Dia baru hurai dulu perkataan apa yang dikatakan dengan agama, belum lagi masuk kepada apa yang dikatakan dengan Islam, dan apakah pula yang dikatakan dengan iman. Iman tak sama dengan Islam, Islam pun tak sama dengan iman. Jadi kalangan orang yang Islam tak dapat tidak, dia mesti berkalangan orang yang beriman. Tapi kalau setakat dia beriman, bukan Islam, bukan dia. Sebab iman dan Islam habuan yang masing-masing. Islam habuan lidah, Islam habuan zahir, iman habuan hati. Islam habuan yang bangsa zahir, iaitulah kita kata tak dapat tidak kena ikrar. Al-iqrar bil lisan, kena mengaku dengan lidah, kemudian disertai dengan perbuatan. Manakala iman pula wa tasdiqun bil qalbi, hati pula kena membenarkan. Hati membenarkan apa? Membenarkan dengan berimannya dengan Allah, berimannya dengan Rasul, beriman dengan kitab, dengan para malaikat, beriman dengan qada dan qadar. Itu sebagian daripada iman. Jadi tak sama. Setakat kata saya beriman, orang kafir pun beriman. Orang kafir pun beriman kadang-kadang. Orang kafir pun beriman dengan Tuhan Allah, tapi nak membenarkan sama sekali dah. Setakat beriman, setakat percaya mudah kata. Tapi percaya yang tak putus dalam hati tak mau. Percaya pula yang al-jazmul mutabiqul lil haq. Dia kena putus yang membetuli bagi kita kata perkara yang betul, yang sebenar. Itu makna iman yang betul. Setakat beriman, percaya macam tu saja tak jadi. Nak jazam, naknya di tahap duduk iman dia tadi di atas kita kata martabat yakin betul-betul. Yakin yang putus, yang jazim, al-jazimu al-mutabiqu lil haq.
jazam, yang putih maknanya lagi pula yang membetuli lagi bagi kebenaran. Setakat beriman tengok dulu betul tak betul dengan apa yang kita kata yang dipercayai tadi ataupun yang diletakkan pada kita kata hati dia, kepercayaan dia. Kalau tak betul dengan kebenaran, bukan iman juga. Itu bukan iman juga, bertuhan dengan Tuhan yang lain. Beriman, percaya dengan wujudnya pencipta, tapi pencipta yang lemah, yang daripada kalangan makhluk juga. Itu bukan iman. Iman juga, tapi iman yang tak membetuli bagi perkara yang sebenar, maka tidak dikatakan beriman. Jadi dia akan hurai nanti. Jadi sini cuma nak nyatakan tentang pengenalan agama. Apa yang dikatakan dengan agama-agama. Bila mana dia dah Islam, bila mana dia dah beriman, maka dia akan menjalani sebagai kehidupan seorang yang beragama, yang makna agama adalah undang-undang ataupun peraturan, mudah kata. Peraturan ataupun undang-undang. Jadi orang yang hidup dia berundang-undang, yang hidup dia mengandungi peraturan, hidup di bawah peraturan ataupun hidup di bawah undang-undang, maka kalangan dikatakan orang yang beragama, yang nama dia agama Islam dia sebut sini. Dan orang-orang yang mengikut undang-undang itu dinamakan Muslim. Yang ikut undang-undang pula nama dia Muslim. Nama dia Muslim, maknanya orang yang sejahtera, orang yang selamat. Selamat apa? Selamat sejahtera nisbah akidah. Selamat sejahtera daripada kepercayaan yang sesat. Selamat sejahtera daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna selamat. Orang yang Muslim maknanya orang yang selamat. Kalangan orang-orang yang duduk di dalam peraturan ataupun undang-undang ataupun agama yang sejahtera, yang selamat maknanya. Apa makna Muslim? Yakni orang yang beragama Islam, yakni Muslim ni orang ni daripada kalangan orang yang beragama Islam, yang duduk di bawah undang-undang sebagai seorang yang kita kata yang mengikut dengan pedoman yang selamat, yang sejahtera, yang datang peraturan ataupun undang-undang tadi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna Muslim. Maka nyata daripada ta'rif itu, dia kata, maka nyata teranglah. Bila kata nyata ni terang sungguh, jelas sungguh daripada ta'rif itu bahawa yang disebutkan agama itu ialah kena kepada undang-undang Allah Ta'ala. Nyata terang sungguh, jelas sungguh bila sebut agama ni kena kepada agama Allah ataupun undang-undang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang datang kepada Rasul kita, yang dibuat datang kepada Rasul melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, kemudian supaya dibawa sampai untuk diamalkan oleh Rasul sendiri dan supaya disampaikan kepada kita umat manusia. Nama dia agama tu agama Islam. Dia kata sini yang dihantarkan akan dia dengan melalui rasul-rasulnya daripada yang bersangkutan dengan akidah, yang berkaitan dengan akidah perkara tadi, yang dibuat datang yang ada kaitan dengan i'tiqad, dengan pegangan hati, dengan kita kata dengan simpulan hati. Jadi iman ni kena disimpul. Sebab tu diambil guna dengan perkataan aqidah ataupun dengan perkataan kita kata i'tiqad, yang mustaq tempat ambil perkataan tadi daripada perkataan aqdun, makna dia simpulan. Bila simpul ni kemas sungguh, sakat jazam putih tapi tak simpul tak mau. Dia nak al-jazimul mutabiqul haq, yang diiktiqadkan, yang disimpulkan. Sebab apa ambil guna dengan perkataan aqdun ni? Kerana simpulan ni selalunya kemas. Kalau simpul selalunya kita kata payah nak buka. Kalau orang tuan-tuan dulu pakai duk mandi di telaga-telaga, mandi kita kata di corok-corok sungai apa semua ni, duk pakai tali karau naik. Kalau tak simpul tali payah nak pegang. Bila dia simpul maknanya kemas. Dia pegang tak langsung turun dah. Sama dengan pegangan kita pun, sama dengan akidah kita pun, setakat beriman, ikutlah ikut apa kita dengar ya. Tapi kalau tak disimpulkan, kemungkinan iman kita akan longgar, akan lincin ataupun akan goyah ataupun akan runtuh dengan sebab tak kuat. Naknya kena diiktiqadkan, kena disimpulkan. Itu makna akidah. Itu makna akidah. Jadi kata sini agama itu ialah kena kepada undang-undang Allah Ta'ala yang dihantarkan akan dia
dengan melalui rasul-rasulnya daripada yang bersangkutan dengan akidah, antaranya yang berkaitan dengan akidah, dengan simpulan, dengan pegangan, mudah kata, dan dengan ibadah. Ibadah pun sama juga, bukan duk main reka, bukan duk main kita kata agak-agak, nak semayang macam mana, oh macam ni kot, pakai main agak-agak, ataupun nak tunaikan ibadah puasa macam mana, oh macam ni kot, nak apa, nak nafkahkan harta, nak tunaikan ibadah haji umrah macam ni kot. Dah, semua ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala, merangkumi dalam peraturan tadi, dalam undang-undang tadi. Ada yang berkaitan dengan akidah, ada yang berkaitan dengan muamalah, ada yang berkaitan dengan ibadah. Semua ni bukan Nabi reka, semua ni bukan Nabi cipta, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang turun sampai kepada Nabi, yang sampai Nabi terangkan balik. Macam ni bagian-bagian, berwuduk, dalam Quran cerita bagian-bagian, kemudian semayang, tak dicerita kaifiat semayang, kemudian dicerita pula oleh Nabi. Nabi tak dapat pun kaifiat semayang daripada Allah Ta'ala turun melalui ayat-ayat, tapi dinyatakan, diterangkan pula oleh Rasul, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, hendaklah kamu semayang kama ra'aitumuni, sebagaimana kamu melihat aku, yakni kama alimtumuni, sebagaimana kamu mengetahui aku semayang, macam itulah hampa semayang. Maknanya semayang yang dibawa datang daripada Rasul, yang cerita bagian-bagian, yang dilihat oleh sahabat sampai pula pada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kalangan ulama-ulama yang kemudian, yang mutakhir, yang kemudian ni, maka kita pun ikut hak tu lah. Bukan Nabi reka, Nabi tak reka. Semua ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ceritakan juga rukuk yang macam mana, qiyam yang macam mana, kemudian diterjemahkan oleh Rasul, oleh Nabi kita, cerita kepada kita bagian-bagian. Tengoklah macam mana aku semayang, maka kamu semayanglah macam mana aku semayang. Itu kata Nabi. Dan muamalah kita harian, muamalah kita buat ada pasal, bukan boleh ikut suka, bukan boleh ikut suka kita nak hidup dengan keadaan yang tidak ada pedoman, tak boleh. Tak boleh harta rampasan, tak boleh makan, tak boleh buat zalim pada orang. Yang ada kena pula ada akad jual beli, dalam pembelian apa-apa barang kena ada akad, kena ada ijab dan qabul. Tak boleh pakai beli macam tu ya. Takut kadang-kadang boleh bawa kepada riba. Itu semua diselesaikan di dalam peraturan, ada belaka dalam pedoman ataupun dalam peraturan tadi. Dan sebagainya, yang lain daripada ibadah, yang lain daripada akidah, yang lain daripada muamalah, semua ni ada belaka. Dalam bab perkahwinan, bab munakahah, ada. Bukan boleh ikut suka, berasa nak ada pasangan pergi cari aku, duduk sekali panak pinak situ, tak boleh. Tak boleh. Semua ada pasal belaka. Dalam bab makan minum pun, bukan semua benda boleh makan, bukan semua binatang boleh makan, bukan semua makanan boleh makan macam tu saja. Binatang nak makan kena sembelih dulu. Makanan yang nak dimakan, pasien tak kena sembelih, tapi tak boleh dirampas, tak boleh curi, tak boleh buat zalim pada orang. Ada yang beracun, yang diharamkan dengan sebab ada hikmah dia. Ada pula yang dihalalkan, ada pula yang dimakruhkan makan. Jadi semua terbit hukum belaka. Terbit peraturan ataupun terbit undang-undang daripada peraturan ataupun daripada agama tadi, yang diterjemahkan dengan mana peraturan ataupun undang-undang yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikata bermula undang-undang Allah Taala 5 perkara. Undang-undang Allah Taala ni ada 5 perkara semua, iaitu wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Jadi 5 undang-undang ni semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak pernah lekang daripada kita, yang tak pernah terasing bercerai tanggai daripada kita. Jadi tak boleh kita kata, sebagian orang kata ni jangan campur aduk dunia dengan agama. Dunia agama. Jangan campur aduk. Orang-orang kalangan-kalangan yang suka mencampur adukkan dunia dengan agama dengan dunia dengan agama. Dia kata ada. Sebenarnya perkataan ni salah. Perkataan yang kata kita boleh memisahkan agama dengan dunia, sebenarnya salah. Sebenarnya agama 24 jam tak boleh dipisahkan kepada kita. Kecuali kata Nabi di dalam beberapa perkara yang Nabi sebut 3 perkara, riwayat yang lain tambah lagi 1 perkara, 4. Yang jadi 4 perkara. Antaranya orang yang terlupa. Orang yang terlupa tak diberati syarak ke atas dia. Terlupa sungguh dengan sembahyang, terlupa sungguh kata puasa. Makan sekat tinggal dah, baru teringat kata Allah puasa kan ni. Hari ni puasa.
Batal tak puasa? Tak batal. Tak batal bila mana dia lupa betul-betul, bukan lupa buat-buat. Bukan ambil kesempatan, tak apa hari pertama boleh lagi buat lupa, dia kata tak boleh. Lupa yang lupa betul-betul ni, lupa betul-betul dimaafkan ke tak? Haram ke tak? Kena qada tak kena qada. Ada hadis sebut itu rezeki daripada Allah Taala. Rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak batal puasa dia. Tak terbatal puasa dia. Syarat dia tak habis lah. Kalau habis gagah pula hasrat tinggal lagi, dah lupa dah dia kata, tu batal sungguh. Ni tak ingat sungguh-sungguh ni. Rufi'al qalam, dan dia kata diangkat qalam. Diangkat tulisan, malaikat tak tulis. Yang kedua, orang yang tertidur sungguh sampai lupa, sampai habis waktu semayang, sampai habis waktu solat. Tidur sungguh-sungguh ni, tidur sampai tak sedang tengok Allah pukul 8.30 pagi, subuh habis dah. Tidur pukul apa? Tidur asal nak qailulah sikit tengah hari. Kita kata pukul 1 telap selalu duduk telap pukul 10 minit je. Tak kepala hari tu sedang tengok 4.50 habis dah zuhur. Haram tak? Berdosa tak berdosa, tapi wajib dia kena qada sembahyang. Tadi. Berdosa tak berdosa. Orang yang tertidur semua. Yang ketiganya orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa, orang yang kena paksa, orang yang kita kata dipaksakanlah. Orang yang ditekan, yang dipaksa supaya melakukan perkara yang haram. Supaya contohnya supaya dia buka puasa, pergi letak pistol ke pisau ke tengkuk dia, hentak makan kami tikam, hentak makan kami kelam, ataupun kita dicederakan dan sebagainya. Maka tak dapat tidak, memang pun duk tunggu dah orang paksa ni, kata kita pun langgar sungguh. Contoh maknanya kena paksa. Orang yang dipaksa dimaafkan juga. Orang yang dipaksa dimaafkan juga. Lain semua tak terlepas. Ma yalfazu min qaulin ilahi illa ladaihi raqib atid. Tidak bercakap seseorang kecuali diutuskan kepada dia dua orang malaikat, raqib dengan atid, yang dicatat apa cakapan dia. Saya ceramah highlight ni tak melibatkan akhirat ni, duk campur aduk agama dengan akhirat apa? Tak boleh pisahkan. Nama agama dengan dunia tak boleh pisahkan. Nak pisahkan dunia daripada agama tak boleh, nak pisahkan agama daripada dunia pun tak boleh. Sebab hidup di atas dunia nak pisah macam mana? Dan hidup sebagai seorang yang beragama, akidah 24 jam tak boleh ambil tak terpisah. Ini bukan dalam keadaan beragama. Masa saya bercakap tadi, masa saya berucap tadi, saya bukan dari kalangan orang yang beragama, murtad. Murtad yang buat main. Maknanya dia menafikan agama daripada dia pada ketika itu. Dia menafikan ketuhanan Allah pada ketika itu. Dia menafikan segala hukum Allah pada ketika itu. Murtad sungguh. Sebab dia memisahkan dia daripada agama Allah. Jadi tak boleh buat cakap melawak main. Ni dunia tak apa. Jangan cakap dunia. Dalam kehidupan kita 24 jam, kecuali dalam beberapa perkara tadi. Satu lagi yang ditambah, yang dikatakan orang yang gila, orang yang pitam, orang yang mughma alaih, orang yang pitam. Orang yang pitam mudah kata, orang yang pitam tak sedang sungguh. Pitam pukul 8 pagi sedang insya Allah sedang. Berdosa dah? Tak berdosa. Orang yang pitam lah, orang yang tak sedang, orang yang pengsan mudah kata. Berdosa tentu dia berdosa banyak. 3 hari hang pengsan, 3 hari 15 waktu hang berdosa dengan Allah dah. Cuma dia kena qada lah, tak berdosa. Jadi sebahagian daripada kita kata ketetapan ni yang sentiasa duk gantung dengan kita. Yang nama 5 hukum ni dia panggil hukum taklifiyah, ataupun dia panggil hukum syar'iyah, yang 24 jam duk gantung dengan kita, yang tak boleh nak dipisahkan daripada kita. Makan, minum, kita tidur, apa semua pun semua bergantung mereka. Semua bergantung mereka, dan ada makna pula. Tarikh bagi tiap-tiap hukum taklifiyah ataupun hukum syarak tadi ada makna pula. Wajib apa makna dia? Ada tarikh dia. Haram apa makna dia? Sunat apa makna dia? Makruh apa makna dia? Harus apa makna dia? Wajib ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih, contoh dia. Perkara barang yang kita lakukan diberi pahala dengan sebab kita melakukan. Wa yu'aqabu ala tarkih, dan diazab, disiksa dengan sebab kita meninggalkan. Sembahyang 5 waktu, buat dapat pahala, tinggal berdosa. Haram pula, haram ma yu'aqabu ala fi'lih wa yusabu ala tarkih. Perkara barang yang diazab dengan sebab melakukan dia. Zina tak boleh pergi berzina, minum arak tak boleh pergi minum arak, dedah aurat tak boleh pergi dedah aurat,
Apa hukum aurat? Haram. Maka dia mendedahkan aurat, berdosa. Berdosa. Dia menutup aurat pula, dia tak berzina pula, dia tak berjudi pula, wa yusabu ala tarkih, dan diberi pahala dengan sebab meninggalkan. Kita dah cerita dah, saya rasa kita dah bahas sebahagiannya. Kita tak pernah berzina pun, tinggal daripada berzina. Dapat apa? Dapat pahala. Syarat kena tahu. Bukan tinggal berzina dengan sebab kita tak handsome, bukan tinggal berzina dengan sebab duit tak ada, bukan tinggal berzina dengan sebab tak ada tempat nak pergi tak mana. Jabat agama penuh, lah ni operasi saja. Kalau tinggal kerana ni, duit tak ada, muka tak handsome, tempat tak ada, ataupun tak selamat, ataupun takut HIV, hak tu tak dapat pahala. Naknya tinggal kerana Allah Ta'ala. Naknya tinggal kerana Allah Ta'ala. Dapat pahala sampai mati, tak pernah berzina. Dapat pahala sampai mati, tak pernah berjudi. Dapat pahala sampai mati, tak pernah minum arak. Kalau tinggal saya kata, tak lalu. Bukan saja-saja, tapi tak lalu. Babi tinggal sebab apa? Sebab tak lalu. Tak dapat pahala. Nak tinggal kerana Allah Ta'ala. Sebab benda tu diharamkan, maka tinggal dapat pahala. Tak pernah makan daging babi semua hidup, dapat pahala. Tak pernah berzina semua hidup, tak pernah judi, tak pernah apa lagi benda-benda yang diharamkan, dapat pahala. Sebab Tarikh dia kata ulama fuqaha letak ma yu'aqabu ala fi'lih wa yusabu ala tarkih. Perkara yang diazabkan dengan sebab melakukan dia dan diberi pahala pula dengan sebab meninggalkan dia. Kita tinggal benda-benda yang haram tadi, dapat pahala. Pahala tu jalan sedia. Sebab tu orang yang ada ilmu ni pahala mudah nak buat. Orang yang ada ilmu cukup mudah nak buat pahala. Orang yang jahil pula 24 jam dalam dosa. La tasihhu ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah seorang melainkan dia kena kenal Tuhan yang disembah. Nisbah akidah, nisbah i'tiqad. Tak sah ibadah kita sembahyang, rukuk, sujud kita, puasa, haji kita, zakat, sedekah kita, sekiranya kita tidak mengenal Tuhan yang disembah. Tuhan yang kita abdikan, yang kita perhambakan diri, tak kenal. Bukan kenal boleh tengok dengan mata kepala, boleh rasa dengan tangan, berpihak atas bawah depan belakang. Kenal maknanya kenal segala sifat-sifat kamalan, sifat-sifat yang masa kesempurnaan yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang tak berhubung langsung dengan kekurangan, dengan kelemahan. Itu makna kenal. Itu kenal makna situ. Bukan kenal tak berjumpa lagi lama dah mengaji. Mengaji masjid ni tak jumpa, mengaji surau tu pun tak jumpa juga. Kok-kok lah boleh rasa, kok-kok lah boleh nampak sebelah mata, tak apa dah. Hak nampak tak kenal, hak nampak tak kenal. Hak tahu tu tak kenal sebenarnya. Tapi hak tak kenal tu sebenarnya mengenal. Yang tak mengenal tu sebenarnya mengenal. Sebab apa? Sebab dia mengenal bahwasanya Allah bukan berjirim jisim, Allah bukan sama, Allah bukan arat, Allah sifat Allah bukan sama dengan manusia. Wujud Allah bukan wujud yang ada dulu kemudian. Wujud Allah bukan ada permulaan. Wujud Allah bukannya ada binasa, ada kesudahan. Itu makna kenal. Kalau kenal sungguh boleh tengok, rasa, tahu, berjihad di atas, bawah, depan, kanan, belakang dan sebagainya. Hak ni bukan kenal sebenarnya. Jadi undang-undang tadi, kembali balik pada undang-undang tadi, dia kata iaitu wajib. Bermula undang-undang Allah Ta'ala 5 perkara, iaitu undang-undang Allah yang 5 perkara tadi wajib yang pertama. Yang kedua sunat. Ma yusabu ala fi'lih, perkara barang yang diberi pahala dengan sebab melakukan dia. Wala yu'aqabu ala tarkih, dan tidak diazab dengan sebab meninggalkan dia. Tinggal puasa sunat berdosa tak? Tak berdosa. Tinggal puasa 6 berdosa tak? Tak berdosa. Buat dapat pahala. Tinggal 9 sunat dapat dosa tak? Tak berdosa. Tapi buat dapat pahala. Kalau buat dapat pahala. Itu makna sunat. Itu makna sunat. Jadi lagi akan datang dia akan tafsilkan, dia akan huraikan satu persatu makna bagi tiap-tiap hukum tadi ni. Bagi tiap-tiap hukum yang datang tadi, iaitulah wajib, apa yang kita katakan dengan wajib, sunat apa dia, haram benda apa, makruh benda apa, dan harus benda apa. Maka tiap-tiap daripada apa kerja manusia itu tidak keluar daripada salah satu daripada 5 undang-undang yang tersebut, yang dinama akan dia dengan hukum-hukum syarak atau hukum-hukum taklifiyah. Apa kerja satu pun tak keluar. Makan minum kita, tidur sekalipun, berjalan kita, mandi kita sekalipun, berfikir kita sekalipun, fikir pertama, fikir duk renung tentang kejadian Allah. Fikir duk menung tentang kejadian Allah, tentang kejadian 7 telah langit dan bumi ni. Tilik sebagaimana Quran sebut. Kalangan-kalangan orang yang sentiasa tafakur, yang sentiasa renung, yang sentiasa berfikir tentang kejadian alam. Bila mana ditanya Ibnu Abbas,
Ibnu Abbas, Rasulullah pernah tanya, wahai Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, apa yang hang selalu fikir? Selalu hang fikir tentang apa? Kata dengan Ibnu Abbas, aku selalu fikir tentang kejadian alam ni. Dia selalu muraqabah, mudah kata. Selalu muraqabah, tengok di atas alam ni Allah. Tengok, nampak kebesaran Allah. Ajib, heran, pelik dengan kejadian Allah Ta'ala, hebat. Tengok lagi, tengok bumi, nampak kebesaran Allah. Maka kata Nabi apa? Ya wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya tafakur kamu kepada kejadian Allah, kepada kejadian alam ni, kepada kejadian sekalian dunia ni, langit bumi bukit bukau yang duk fikir tiap hari yang jawab tadi ni, kata Nabi, terlebih baik daripada seribu tahun beribadat kepada Allah SWT tu dia. Hebat. Tafakur dapat pahala. Berfikir tentang kejadian Allah Ta'ala, berfikir dengan makna kita sentiasa bertasbih, dalam keadaan kita sentiasa bersyukur, dalam keadaan kita sentiasa memuji Allah Ta'ala, dalam keadaan kita sentiasa membesarkan Allah Ta'ala. Hebat. Tu ada pasal belakang, duduk saja dapat pahala. Duduk saja dapat pahala. Lidah tak payah nak berlafaz, hati tak payah nak, hati pun tak payah nak kena khusyuk tumpu pada satu-satu benda. Cuma berfikir tentang kebesaran Allah, tengok tilik pada kejadian alam ni pun dapat pahala. Berjalan makan minum pun dapat pahala. Kalau tahulah. Kalau ada pasal, jalan nak ke mana? Jalan nak ke masjid surau, dapat pahala. Jalan nak ke mana? Jalan nak kita kata nak merompok, nak pecah rumah orang. Qasad daripada awal tak dikurnia ataupun tak diharamkan lagi, tak ditulis lagi dengan kesalahan, tapi bila mana berlaku sungguh dia pergi curi, sungguh pegang barang orang, ambil sungguh, barulah dikira daripada berjalan dia tadi sampailah masa dia waktu pergi ambil barang orang tadi. Adapun kalau qasad nak buat kebaikan, jalan nak ke mana? Isu nak pergi surau, isu nak pergi masjid, segah nak naik motor, iyalah sihat badan juga, tapi kerana Allah Ta'ala, niatlah hati sihat badan juga. Lepas tu aku nak dapat lebih lagi hikmah, menggunakan anggota aku di atas jalan, nak menzahirkan syukur aku pada Allah Ta'ala. Aku nak guna kaki aku ni, supaya kaki aku ni menjadi saksi bahawasanya aku dari kalangan orang yang nak menegakkan agama Allah. Aku guna ke surau masjid, aku guna bantu tolong orang tangan, aku guna berjalan di tempat yang jauh aku tak ambil. Walaupun boleh kita kata nak naik motor ataupun nak naik kenderaan, tapi apa salah aku nak gunakan nikmat yang Allah penikmat kepada aku nak zahirkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha dengan hidup aku yang sementara ni. Kita pun guna kaki, kita pun main berjalan. Contohlah kita kata tak berjalan lagi, esok tu cadang, cadang bila? Cadang kalau boleh hari-hari tak apa. Hari-hari tak apa, hikmah di sebalik tu sihat badan apa semua main belakang. Cadang bila? Cadang tak lepas lagi sampai hari ni nak buat. Hari mula cadang tu, cadang nak buat bila? Cadang nak buat esok dan hari seterusnya sudah ditulis pahala sudah tulis. Tak sama dengan maksiat mungkar yang kita cadang nak buat tadi. Maksiat mungkar yang kita cadang nak buat bila? Malam ni tidur awal, esok nak pecah rumah orang. Malam tidur awal, esok nak pecah rumah orang. Tidur pun dapat pahala. Tidur kerana apa? Tidur kerana nak beribadat pada Allah Ta'ala. Tidur kerana nak dapat rehat esok, mudah bangkit awal. Pukul 5 pagi bangkit, apa salah 5.30 bangkit, subuh pukul 6:05 contoh. 5.30 bangkit, kita berwudu, semayang sunat taubah, semayang sunat kita kata sunat tahajud lagi pun sempat, tutup pula dengan witir, apa salah baca Quran sikit, kemudian terus pergi surau sementara nak pergi kerja. Cadang macam itulah cadang ni, kemudian kita pun tidur. Sepanjang tidur kita dapat pahala. Afdal lagi, lebih baik daripada kalangan orang jahil yang semayang 1000 rakaat semayang sunat. Lebih baik dari kalangan orang yang ada ilmu tadi, yang tahu dalam apa-apa masalah pergantungan hidup tadi dengan hukum taklifiah yang 5 ni. Lebih baik dari kalangan orang yang tidak ada ilmu yang semayang 1000 rakaat. Baik lagi simpulan yang tidur tadi. Baik lagi simpulan yang tidur lagi daripada solat sunat 1000 rakaat kalangan jahil yang semayang tadi yang tak tahu apa. Yang melakukan ibadat ilmu tak ada contoh dia. Jadi kalangan kita ni tak terlepas daripada, tak boleh langsung terkeluar daripada hukum taklifiah yang 5 ni. Tidur kita pun dapat pahala. Tidur kerana dapat rehat tadi, contoh yang kita cerita tadi. Maka tidur tiba-tiba tak sedar pun pahala dah dapat. Sedar Allah 6 suku pagi dah. 6 suku pagi ke kita mai gagah juga surau, ataupun sempat juga semayang rumah 6.30 pagi.
6.45 hak kita duk impi-impikan tadi nak bangkit pukul 5.30, nak sembahyang sunat tahajud, nak sembahyang sunat taubat, nak buat kita kata nak tutup dengan witir, nak baca Quran sikit, luput habis semua dah tulis belakang. Hak mana cadang tadi ni, cadang nak buat tapi cadang betul-betul lah, bukan saja simpan cadang. Oh, kalau